Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dalam perbincangan dalam ilmu saraf bahagian yang ketujuh, insya-Allah kita menggunakan kitab Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Okey. Siapa yang tertinggal pengajian kita boleh lihat di page Tafiz At-Taqwa di Facebook dan juga di YouTube kami berada di Pusat Ilmu At-Taqwa. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, pelajar-pelajar kita, kursus kita ni hanya intensif 3 bulan lah, Nahwu Saraf, dan juga untuk memberi malakah, kemampuan untuk membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Okey. Cuma praktis membaca kitab ni perlukan kepada latihan, selalu baca, maka dia boleh. Maka saraf ni satu ilmu, satu fan, ilmu yang banyak kitab lah membincangkan, cuma lebih kurang perkara yang sama. Okey, sekarang kita lihat mengenai dengan isim zaraf, isim makan dan juga isim zaman atau dipanggil sebagai zaraf. Kita dah bincang dah semalam, sekiranya ambil fi'il mudhari', sekiranya fi'il mudhari' tersebut adalah berbaris atas, ain fi'il baris atas. Mana ain fi'il? Ain fi'il dia ni yasna'u atas wazan yaf'alu. Okey, yaf'alu. Di manakah ain fi'il? Ain fi'il dia adalah di ain fi'il di sini. Kalau di sini di mana? Di mana? Di nun ni, bukan di ain, di nun. Ni yasna'u. Okey, jelas? Maka bila kita nak buat isim zaman ataupun isim makan, bagaimana cara? Kita bubuh mim saja. Maka di ain fi'il tersebut kita bariskan dengan baris atas, masna'un. Sebab apa dipanggil masna'un? Ain fi'il ni berbaris apa? Berbaris atas, masna'un. Sebab apa ya? Sebab dia adalah ain fi'il baris atas, maka di sini pun huruf yang ketiga baris atas, masna'. Apa dia? Sana'a yasna'u makna buat. Masna' tempat buat ataupun masa buat. Tempat buat apa? Kilang. Sebab itu dipanggil masna'un adalah kilang. Okey? Begitu juga yang kita bincang nasara yansuru, yansuru ain fa'il dia yansuru baris depan. Maka di sini juga jadi mansar, baris atas. Melainkan jalasa yajlisu, lam berbaris bawah, yajlisu, lam berbaris bawah, iaitu huruf yang ketiga baris bawah fi'il mudhari', maka di sini jadi majlis, tempat duduk. Majlis, tempat duduk. Okey? Ataupun masa duduk. Itu yang kita bincangkan. Kharaja yakhruju. Kharaja apa? Kharaja yakhruju. Nampak? Huruf yang ketiganya berbaris depan, maka di sini pun jadi berbaris atas. Jadi makhraj. Makhraj ni apa? Makhrajun. Makhraj huruf, tempat keluar huruf. Itu panggil isim makan, tempat keluar. Tempat keluar huruf, makhraj huruf. Nampak? Tak boleh baca makhrij, tak boleh baca makhruj, makhraj. Sebab baris depan. Nampak tak baris depan? Ni baris atas, baris atas. Baris atas juga sebab fi'il mudhari' yang baris depan. Melainkan kalau huruf ketiga baris bawah, baru di sini baris bawah. Okey, itu kita panggil qiyasi. Secara qiyasinya begitu. Kemudian kita terus lihat juga kepada satu perkara yang penting untuk fi'il mu'tal naqis. Mu'tal naqis ni makna lam fi'il huruf illat. Lam fi'il huruf yang ketiga, fi'il madhi huruf ketiga huruf illat. Contoh kita bagi tahu semalam, contoh dia awa ya'wi. Awa memberi perlindungan, awa. Ya'wi memberi perlindungan. Nampak tak? Awa di sini huruf pertama, kedua, ketiga. Huruf ketiga huruf illat. Maka macam mana nak buat isim makan? Tempat memberi perlindungan, tambah mim. Seperti biasa, huruf yang ketiga berbaris atas. Nampak? Sebab dia huruf ketiga huruf illat, maka di sini baris atas. Bila huruf yang ketiga huruf illat, maka di sini huruf yang ketiga juga berbaris atas. Bukan ma'wi, bukan ma'wu, tapi ma'wa.
ma'wa wa ma'wahu jahannam. Wa ma'wahu jahannam. Dalam Quran tempat tinggal mereka adalah di dalam neraka. Nampak? Ma'wa apa? Tempat tinggal. Okey. Sekarang ni kita lihat antara perkara yang penting juga. Ni kita dah bincang dah semalam habis. Okey, sekarang antara perkara yang penting yang perlu kita tekuni apa dia? Kita lihat perkara yang pertama, sekiranya fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ni tengah-tengah dia huruf illat. Kita senang je kita nak tahu. Contoh dia macam mana ya? Banyak contoh Contohnya kita kata qama yaqumu. Kalau ain fi'il dia huruf ain fi'il mana nombor 2. Sekiranya huruf yang kedua huruf alif, maka apa yang perlu kita buat? Kalau huruf kedua huruf alif, di sini untuk jadikan zaraf, isim makan, isim zaman, maka letakkan mim, ambil balik fi'il madhi. Itu dia. Mim ni balik atas lah, maqam. Nampak? Jadi apa maqam? Tempat berdiri ataupun masa berdiri. Qama yaqumu. Tengok huruf yang kedua tu huruf alif. Huruf kedua huruf alif saja. Contoh lagi apa? Dalam Quran pun ada wa amma man khafa maqama rabbih. Wa amma man khafa maqama rabbih. Maqam. Nampak? Wa amma man khafa maqama rabbih. Nampak? Tempat berdiri. Okey. Kemudian apa lagi ya? Dara yaduru. Nampak tak huruf yang kedua alif? Bila huruf yang kedua alif, fi'il madhi huruf kedua alif, di sini senang je, tambahkan mim ambil fi'il madhi. Tambah mim ambil fi'il madhi, madar. Madar, takkan nak baca madir, madur sebab alif madar. Madar makna apa? Tempat pusingan ataupun masa berpusing. Nampak? Isim zaman, isim makan, madar. Tempat pusingan ataupun kita panggil skop lah dalam skop madar. Tempat pusingan ataupun masa pusingan. Okey. Lagi apa lagi? Banyak Apa lagi Qala yaqulu. Nampak tak? Qala yaqulu. Huruf kedua huruf apa? Huruf alif. Bila huruf kedua huruf alif, maka di sini ambil benda yang sama, tambah mim saja. Ambil fi'il madhi. Jadi maqal. Maqal ni apa? Tempat berkata ataupun masa berkata. Maqal. Okey, masdar mimi pun boleh jadi juga Okey. Benda-benda ni kita boleh lihat di mana di muka surat di nahwu buku Al-Fatih ni. Kita boleh lihat di muka surat muka surat 74 74. Okey. Tapi di sini sedikit berlainan kalau kita lihat. (74) itu ajwaf. Sekarang kita bincangkan apa? Ajwaf, betul? Kita bincangkan ajwaf. Betul? Tapi perlu kita tahu, ini bukan wajib tau, ini kebanyakan. Kebanyakannya begini. Kebanyakannya isim zaman, isim makan, sekiranya huruf keduanya ada alif, nampak huruf kedua ada alif, fi'il madhi, maka tambah mim saja di depan. Tapi kalau kita lihat muka surat 74, tak semua juga. Tak semua. Semua contoh-contoh yang diberikan kepada kita di sini, semuanya isim zaman ataupun isim makan dia semua dengan ya. Ya.
contoh yang kita bagi tahu semalam, contoh apa? Ba'a yabi'u. Ba'a. Ini bukan mesti yang kebanyakannya begini. Contoh ba'a, huruf kedua ada alif. Tapi bila mana datang isim makan, isim zaman, dia jadi macam mana? Ba'a. Jadi ba'a apa? Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Yabi'u. Asalnya begini. Yabi'u. Asalnya baya'a yabi'u. Ba'a ni asalnya apa? Asalnya baya'a. Ini dalam i'lal I'lal level yang ke-6 tinggi sikit lah, tapi tak apa, kita tengok aja. Baya'a yabi'u. Yabi'u, maka dia jadi proses transfer yang kedua. Jadi ya ni baris ya kita pindah kepada ba. Baris ya kita pindah kepada ba. Kemudian ya ni jadi matilah sebab baris dah pindah. Jadi macam mana? Yabi'u. Nampak? Zaraf dia apa? Alhamdulillah. Zaraf dia mabyi'un. Mabyi'un. Tapi ini pun melalui i'lal, iaitu ya ini dipindahkan kepada ba. Sebab apa ya dipindah kepada ba? Ya dipindah kepada ba sebab ya tu huruf ilat, tak layak untuk terima baris, pindah kepada huruf sebelah. Jadi bacaan dia macam mana? Mabi'un. Nampak Ni ala kita tak masuk lagi, tapi tak apalah, setakat bagi tahu je, nanti kita ulang baliklah. Mabi'un. Nampak? Mabi'un. Asal mabyi'un jadi mabi'un. Pindahkan huruf, transferkan ke jiran sebelah sebab dia huruf ilat, tak layak terima baris. Mabi'un. Ini zaraf. Dia tak ada alif pun, mabi' memang kadang-kadang beginilah. Okey, banyak lagi contoh Apa lagi contoh? Contohnya kita kata khaba yakhibu. Wa qad khaba man dassaha. Khaba makna kecewa, gagal, kecewa. Kalau zaraf dipanggil apa? Zaraf khaba. Nampak? Khaba. Ini ada alif ni, huruf kedua, fi'il madhi. Khaba yakhibu. Bila mana zaraf jadi macam mana? Makhibun. Makhibun. Fi'il mudhari' ada apa? Khaba yakhibu. Nampak? Kecewa. Yakhibu tambah huruf mim, makhibun. Jadi zaraf, tempat kekecewaan, masa kekecewaan. Okey, makhib. Jelas Okey. Dalam Quran ada, dia kata hadha yahidu haidan, haid. Dalam Quran wa yas'alunaka 'anil mahid. Mahid. Okey. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nampak tak? Wa yas'alunaka 'anil mahid, juzuk yang kedua, 6 layan. Tengok surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, layan yang ke-6. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kamu mengenai dengan mahid. Mahid ni apa? Mahid ni adalah masdar mimi. Dipanggil apa? Masdar mimi. Sebab apa masdar mimi? Dia daripada perkataan hadha. Hadha. Hadha yahidu. Okey, perkataan masdar mimi. Hadha yahidu. Sebab apa masdar mimi? Sebab mim dia berbaris atas. Kemudian sama pula dengan isim zaman, isim makan, dipanggil sebagai mahidun juga. Nampak Mahidun. Mahid ni apa? Mahidun, isim zaman, isim makan. Kita panggil masa keluar haid ataupun tempat keluar haid. Mahidun. Ini masdar mimi. Masdar mimi terjemah dia apa? Macam masdar haidun. Mahid, ini masdar mimi dengan haidun. Dengan haid makna sama, makna haid Mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dengan haid makna sama. Bila sebut masdar mimi makna haid. Di sini isim zaman, isim makan bermaksud tempat keluar atau masa keluar haid. Nampak tak? Huruf yang sama, terjemah berbeza. Macam mana kita nak tahu terjemah? Maka bergantung kepada struktur ayat lah. Uslub ayat tersebut. Tengok macam mana sebab memang perkataannya sama. Jelas
Lihat muka surat 72 tu. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya untuk perkataan yang mudha'af. Tahu mudha'af? Yang seterusnya. Isim zaman, isim makan juga untuk mudha'af. Untuk mudha'af Untuk mudha'af huruf yang ada tasydid. Yang tasydid. Contohnya apa? Contohnya kita panggil farra. Farra yafiru. Maka isim zaman, isim makan tambah mim je lah. Mafar. Dia duna fak. Tak perlu kita fak. Fak ni maknanya kita leraikan. Tetap kita bersabdu. Jangan kita pecahkan. Okey. Kalau kita pecahkan macam mana? Macam ni jadi. Farra. Ini kita panggil fak. Kita panggil apa? Fakun. Fakun makna kita pecahkan. Farra. Kalau duna tidak memecahkan, maknanya macam mana tak pecah? Kalau duna fak, maksudnya begini, sabdukan dia. Nampak? Kita tak pecahkan huruf dia jadi dua. Fak ni makna kita pecahkan huruf jadi dua. Kalau duna fak, tidak fak, maknanya tidak pecahkan dua menjadi dua huruf, bahkan kita tak sabdu je. Mafar, tempat lari, masa berlari. Nampak? Dunal mafar dalam Quran kata. Dalam Quran kata apa? Ainal mafar. Surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah juzuk 29. Ainal mafar. Lagi apa lagi? Contoh lagi apa lagi? Farra yafiru. Banyak ada. Apa lagi yang ada? Kita tengok dalam muka surat 73 pun ada. Tapi 73 dia kata maqir. Mafir. Sepatut mafar lah ya. Mafar. Contoh marra. Marra makna apa marra? Marra makna melalui. Marra yamurru. Bila di sini jadi mamar. Mamar ni apa? Bukan batu mamar. Mamar tempat laluan. Tempat lalu lintas. Lalu. Mamar. Tempat laluan. Isim zaman, isim makan. Mamar. Tempat laluan air. Dalam bab taharah, kitab fiqh kita jumpa mamar. Tempat laluan air. Okey. Nampak tak itu yang zaraf? Daripada perkataan marra. Inilah belajar saraf mengenai isim makan, isim zaman daripada marra. Jelas Dalam muka surat 73 pun ada buku ni, kita boleh tengok 73. Banyaklah bagi contoh lah ya. Banyak. Tapi dia bubuh isim zaman, isim makan semua baris bawah. Tapi sebenarnya baris atas. Bukan mafir, mafar. Bukan mamir, mamar. Okey Jelas. Seterusnya kita lihat. Kadang-kadang untuk isim zaman, isim makan ni, dia ada awalnya ta lah. Tapi dia letakkan, kita panggil, awalnya ada mim, tapi letakkan ta marbutah. Contohnya kita kata, apa dia contohnya? Ini dah habis bab mudha'af ni dah habis. Kita lihat muka surat berapa ni? 73, kita betulkan. Semua baris atas Okey. Kita lihat sekarang ni contoh berikutnya. Kita speed Nanti boleh refer balik kita punya ni. Sebab hari ni pun hari Jumaat, bulan puasa. Okey. Okey. Kalau intensif sampai bila kita akan berterusan insya-Allah, sebab ini sebagai nak refresh balik pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar kita takut lupa, nak refresh balik. Mereka semua dah tahu, cuma nak refresh. Tapi kita buat tambahan sikit nota-nota penting walau yang tak kita sebutkan dalam pelajaran kita lah.
Sebab masa panjang, kita bagi nota-nota penting sikit lah. Ada tambahan-tambahan. Walaupun mereka, ada yang tak disebutkan di sini sebab kita bagi ringkas. Memang pala ringkas yang mereka dapat mudah untuk faham. Kadang-kadang tak disebut, ada tak marbutah isim makan, isim zaman. Contohnya, darasa. Darasa, yadrusu. Betul Darasa, yadrusu. Isim makan, zaman, darasa apa? Yadrusu. Bila huruf yang ketiga, kita dah bagi tahu huruf yang ketiga, bila dia baris depan, yadrusu, maka di sini kena baris apa? Barisnya baris atas. Madras. Madras mana apa? Tempat. Bukan nama tempat di India, madras bukan. Tapi dia adalah tempat belajar. Tempat belajar. Madras, tempat belajar ataupun masa belajar. Madras, tapi dalam bahasa Arab diletakkan ta marbutah di sini. Maksudnya apa? Madrasah. Madrasah mana apa? Tempat belajar. Sebab apa? Okey, mim baris awal, baris atas untuk isim zaman, isim makan. Kenapa letakkan ta? Kerana ini sebagai kita nak bagi lil kasrah. Banyak. Banyak madrasah. Banyak banyak. Lagi apa lagi? Contoh yang lain, maqsadah. Contoh yang lain apa lagi? Maqsadah boleh juga. Okey. Kadang-kadang boleh masuklah. Contohnya apa? Dia kata di sini contohnya Allah masuk. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Nampak tak yaktub? Yaktub ni nampak tak? Apa yang nampak? Ta, ain fi'il dia baris depan. Bila ain fi'il baris depan, jadi macam mana? Untuk letakkan isim zaman jadi maktab. Maktab ni apa? Maktab ni tempat tulis. Ataupun tempat tulis ataupun masa tulis. Jadi letakkan ta marbutah, maktabah. Sebab apa ta marbutah? Kerana dia menunjukkan lil kasrah, banyak. Maktabah. Nampak Maktabatun. Sebab apa maktabah? Maktabah makna library lah. Tempat tulis, memang library, tempat baca, tempat tulis, okey? Maktabatun. Sebab apa diletakkan ta di sini? Ta marbutah kerana lil kasrah. Okey. Jelas setakat ni? Itu sebagai tambahan lah. Okey. Ada juga isim zaman di atas wazan apa ni? Isim zaman, isim makan ataupun isim zaman. Dia bukan isim zaman lah, isim makan lah, isim makan. Dia untuk isim jamid sulasi. Isim jamid sulasi. Maka dia akan jadi atas wazan apa ni? Atas wazan maf'alun. Maf'alatun. Atas wazan apa? Atas wazan maf'alatun. Letak ta marbutah juga ni. Nampak ni ta marbutah. Letak ta marbutah juga. Ada mim macam biasalah ya. Isim jamid. Isim jamid ni maksud apa? Jamid yang tak boleh dimushtaq, tak boleh dipecahkan. Contohnya perkataan apa? Kita kata asadun. Asadun ni apa? Asadun ni memang isim jamid. Asadun, singa. Lion. Dia tak ada asada yaksudu asdan, tak ada lah. Dia memang isim jamid. Dia tak boleh asada telah menjadi singa, sedang menjadi singa, tak ada. Okey. Asadun, kita nak buat zaraf, mesti atas wazan ni. Jadi apa? Maqsadun. Nampak sama. Maqsadatun. Maqsadatun. Maknanya apa? Tempat banyak singa. Tempat singa. Nampak? Untuk isim apa ni? Ini isim makan. Untuk isim makan Lahmun. Lahmun 3 huruf. 1, 2, 3. Lahmun, daging. Okey. Tempat daging banyak. Tempat banyak daging. Dipanggil apa?
dipanggil sebagai malhamatun. Nampak? Malhamatun. Malhamatun. Tempat yang banyak daging untuk isim makan. Nampak tak di sini? Ada ta marbutah, mim di awal. Ni isim jamid tak boleh ditasrifkan. Nampak? Malhamatun, malhamah. Okey. Jelas Kalau samakun, ikan ni daging ikan samakun, jadi apa? Samakun. Bila samakun, jadi mas makatun. Mas makatun. Jelas Seperti mana yang kita bagi tahu ini semua seperti mana yang kita bagi tahu ini dari sudut qiyasinya beginilah. Okey, qiyasi. Dan setiap isim fa'il, isim zaman, isim makan, kita perlu tahu dia tidak boleh untuk memarfa'kan fa'il ataupun naib fa'il. Kita dah bincang dah dulu. Kalau tuan-tuan perempuan ingat ataupun pelajar-pelajar kita ingat, kalau mereka masih ingat, okey. Kita ada bincang dulu contoh yang mushtaq ni, bukan yang jamid, contoh yang mushtaq. Apa dia yang mushtaq contoh? Contohnya beginilah. Kita kata taraka yatruku. Yatruku, taraka yatruku. Kita boleh isim fa'il dia apa? Isim fa'il dia tarik. Tarikun. Isim fa'il. Tarikun. Kita boleh ambil ini untuk dijadikan seperti fi'il. Contoh tarikun. Tarikun al-ihmala. Tinggalkanlah ihmal. Ahmala yuhmilu ihmalan. Apa maksudnya? Tinggalkanlah penangguhan. Al-ihmal. Okey. Jangan tangguh-tangguh buat kerja. Tarikun al-ihmala. Tarikul al-ihmala. Tarikun boleh, tariku boleh. Tarikun al-ihmala. Nampak? Sebab apa baca baris atas? Sebab apa baca baris atas? Kerana jadi maf'ulun bih. Mana fi'il fa'il tak ada maf'ulun bih? Nampak tak? Tarikun ini beramal seperti fi'il. Dia meninggalkan akan penangguhan. Seolah-olah begitu. Tapi untuk isim zaman, isim makan, walaupun kita letak di sini matrok, tempat tinggal ataupun tempat dia meninggalkan atau masa dia meninggalkan, tetap tidak boleh untuk adanya fi'il ataupun maf'ul ini sebagai amil. Kita panggil apa? Ini sebagai apa? Amil. Amil. Amil ni maksud apa? Beramal seperti fi'il. Seolah-olah sini fi'il fa'il, sini maf'ulun bih. Di situ seperti di sini fi'il, amil ni amalan seperti fi'il. Seperti di sini fi'il fa'il, di sini maf'ulun bih. Tapi ini untuk isim fa'il, isim maf'ul sahaja. Tetapi untuk zaraf tak berlaku seperti itu. Okey, itu sebagai pengetahuan jelah. Seterusnya kita speed terus. Contoh dalam Quran kita akan bawa datang. Contoh dalam Quran Apa contoh dalam Quran? Dia kata apa dalam Quran? Salamun. Bulan puasa ni ada bulan Lailatul Qadar yang salamun. Hiya. Hatta. Okey. Matla'il fajr. Nampak? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera. Salam malam Lailatul Qadar ni. Malaikat sebut sejahtera sehinggalah bila? Malaikat doa ni sampai bila? Sampai dah terbit fajar. Malam Lailatul Qadar ni bukan 1 saat. Bukan 1 saat, bukan 1 minit. Dia sepanjang malam. Cuma tak tahu malam 21 ke, 23 ke, 25 ke, 27 ke malam ganjil. Tapi dia bukan 1 minit dia bukan sebahagian daripada malam, tak. Dia daripada maghrib sampailah ke subuh. Sebab siapa sembahyang jemaah,
walaupun maghrib, walaupun isyak, dapatlah Lailatul Qadar dia. Kalau tak sembahyang tarawih pun, sembahyang isyak pun, dapatlah juga cebisan Lailatul Qadar tu. Sebab dia tak hidupkan malam. Okey. Jadi, Lailatul Qadar ni sampai bila? Sampai azan subuh. Nampak tak? Kita nak bincang di mana di sini. Ada mim ni, matlaq. Tala'a. Nampak? Tala'a yatlu'u. Macam mana kita nak tahu tala'a yatlu'u ke yatla'u? Tala'a ni macam mana kita nak tahu? Yatlu'u ke yatla'u? Itu memang tak boleh nak tahu. Melainkan tengok kamus ataupun hafal lah. Tak tahu. Tala'a ni apa? Yatlu'u ke yatlu'u? Tengok kamus. Kamus kata yatlu'u. Okey. Okey. Kamus kata apa? Kamus kata yatla'u. Tala'a yatla'u. Tak boleh kita ingat. Cuma ulama bagi tanda lah. Bila mana huruf yang ain fi'il ataupun lam fi'il. Nampak? Yaf'alu. Tengok. Yaf'alu. Ulama bagi tanda je. Apa dia? Yaf'alu. Setiap ain fi'il. Ain mana lam? Ataupun lam fi'il. Lam mana ain? Huruf halq. Huruf halqum. Ain huruf halqum lah. Ain. Huruf halqum. Bila huruf halqum, dia baris atas. Jelas Kita dah bincang dahulu awal-awal dalam bahagian kedua ke pertama tu. Kita dah bincang dah ni. Okey? Jadi, kita tengok perbincangan kita dalam Zorof ni, isim makan, isim zaman. Bila mana lam, ain fi'il, lam ni berbaris atas. Dia akan jadi apa? Untuk isim makan, isim zaman ni apa? Tempat terbit fajar. Ataupun masa terbit fajar. Masa azan subuh habis. Lailatul Qadar. Macam mana wazan dia? Bila mana ain fi'il baris atas, maka dia akan jadi dibaca macam mana? Dibaca dia adalah matlaq. Tapi di sini dibaca macam mana? Tala'a yatlu'u. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey? Nampak matlaq. Jelas. Sebab apa baca matlaq? Sebab apa baca matlaq? Ialah kita dah bagi tahu dah. Bila mana ain fi'il huruf yang ketiga baris atas, maka isim zaman, isim makan juga mestilah berbaris atas. Contoh apa kita bagi tadi? Contohnya seperti sana'a yasna'u. Sana'a yasna'u masna'. Okey. Nampak tak jelas yang kita bagi tahu tadi? Contoh awal-awal kita bagi tahu tadi. La'iba yal'abu, sana'a yasna'u, sana'a yasna'u. Jadi masna'. Jelas Yaf'alu. Yatla', matla'. Okey. Tengok huruf yang ketiga. Untuk fi'il mudhari' huruf ketiga bukan fi'il madhi. Fi'il madhi huruf ketiga memanglah baris atas lah. Sebab dia mabni huruf ketiga di sini. Maka baris atas. Nampak? Matla'il fajr. Jelas Okey. Wa qur rabbi anzilni munzalam. Okey. Seterusnya kita lihat, ini semua qiyasi. Tapi ada juga dipanggil sebagai sima'i. Untuk perhatian qiyasi, lawan dia apa? Lawan dia adalah sima'i. Yang kita bagi tahu tadi, sekiranya dalam bahasa Arab datang perkataan macam tu lah jadi. Itu qiyasi. Datang baris atas, maka isim zaman pun baris atas lah. Ain fi'il dia baris atas lah. Ain fa'il dia baris depan, baris isim makan, isim zaman baris atas lah. Itu qiyasi. Sima'i ni dia lawan. Contoh, kita bagi contoh ayat Quran Walillahil masyriq wal maghrib. Okey. Apa dia? Walillahi al-masyriqu wal maghribu. Walillahil masyriqu wal maghrib. Nampak tak? Di mana? Masyriq di sini. Ain fi'il. Maghrib. Nampak? Baris bawah. Ada mim ni, mim baris atas maghrib. Mim baris bawah, mim baris atas masyriq. Daripada perkataan apa ni?
Ini perkataan dia adalah syaraqa. Okey, syaraqa yashruqu. Syaraqa yashruqu. Yashruqu. Syuruq. Syaraqa yashruqu syuruq. Syuruq mana apa? Waktu syuruq, waktu naik matahari ya. Nak terbit matahari. Ni maghrib daripada gharaba. Gharaba apa? Gharaba yaghrubu. Nampak? Gharaba apa? Gharaba yaghrubu. Jelas Syaraqa yashruqu, gharaba yaghrubu. Gharaba makna apa? Maghrib. Maghrib ni waktu maghrib, terbenam matahari. Gharaba ni makna terbenam. Yaghrubu sedang terbenam, gharaba terbenam. Sebab apa maghrib? Waktu terbenam matahari kita sembahyang maghrib. Itu maksud dia maghrib, waktu terbenam matahari. Okey. Di masyriq di timur dan di barat. Mana milik Allah lah timur dan barat. Okey. Ayat ni surah Al-Baqarah ni kalau tak salah surah Al-Baqarah juzuk 1. Ini menceritakan tentang peralihan kiblat lah. Orang Yahudi kata sekejap Kaabah, sekejap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pindah pula Kaabah. Tukar-tukar pula kiblat. Allah Taala kata walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Makna semua dunia ni Allah Ta'ala punya. Nak suruh arah ke mana kiblat terpulang kepada Allah. Timur, barat, utara, selatan terpulang kepada Allah. Okey? Jelas? Sekarang kita nak bagi tahu apa benda? Kita nak bagi tahunya huruf yang ketiga kita tengok. Di mana fi'il mudhari' bukan fi'il madhi, huruf ketiga baris depan. Huruf ketiga fi'il mudhari' baris depan. Bila baris depan, qiyasi yang kita sebut tadi mestilah baris atas masyraq, maghrib. Sepatutnya begitu. Tapi ini adalah qiyasi. Kadang-kadang dia tak ikut kaedah, lawan kaedah. Biasalah likulli qaidatin mustasnan. Setiap kaedah tu pasti ada mustasnayat, pengecualian Macam makan babi. Makan babi setiap kaedah makan babi semua haram Jelas haram. Cuma dalam haram tadi ada ketika halal. Bila mana darurat tak ada apa, daun pun tak ada, ubi kayu pun tak ada, apa pun tak ada. Hanya babi je terpaksa makan. Okey, nampak? Sebelum semayang kaedah mesti ambil wuduk. Tapi ada pengecualian juga. Kalau tak ada air, nak wuduk macam mana? Tayamum. Jelas Kadang-kadang dia berlawanan. Okey. Tadi kita ada sebut contoh. Mengenai apa kita sebut contoh tadi? Kita sebut contoh mengenai dengan sara yasiru. Tadi sara yasiru. Kita dah bagi tahu tadi sara yasiru. Kita dah bagi tahu tadi sekiranya huruf yang kedua ada alif, fi'il madhi. Ni fi'il madhi, kena ingat tadi bukan fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Bila fi'il madhi huruf kedua huruf ilat. Huruf ilat tu huruf alif. Kebanyakan letak jadi apa? Masar. Betul Jadi apa? Masar. Kebanyakan. Tapi tak juga. Kadang-kadang ada juga masir yang kita bagi tahu tadi ada dengan baris bawah. Masir. Masir. Dalam Quran ada wa ilallahil masir. Wa ilallahil masir apa? Dalam Quran kata wa ilallah wa ilallahi al-masir. Masir apa? Masir. Masir adalah tempat kembali. Wa ilallahil masiru. Jar majrur khabar muqaddam. Ini jadi mubtada' muakhar. Al-masiru tempat kembali. Zaraf lah tu isim makan, isim zaman. Isim makan, tempat kembali, isim makan. Nampak? Tempat kembali hanya kepada Allah. Wa ilallahil masiru. Nampak? Di mana zaraf tu? Di sini mim baris atas awal. Okey. Jadi makna kadang-kadang ada juga yang macam masar ni. Tapi ni tak bukan ni lah. Contoh lain nanti kita bagi tahu. Tapi kadang-kadang ada juga yang berbaris bawah. Macam khaba yakhibu makhibun. Jelas Okey. Lagi contoh Quran apa lagi? Dia kata
surah yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Okey. Intaha, muntaha. Itu dah PL lebih 3 huruf surah An-Nazi'at. Buka surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at muka surat 584 muntahaha. Kepada Tuhan kamu kesudahannya. Muntahaha. Muntahaha ni bukan zaraf ni, kalau ikut di sini 44. 44 kesudahannya dikembalikan. Kesudahannya ketentuan waktu ni. Jadi boleh dua sebenarnya. Dua-dua betul? Kita lihat 42. Okey, kita tengok. Sekarang dah habis tentang sulasi 3 huruf. Kalau 4 huruf, kalau PL tadi 4 huruf. Ni kita nak bincang 4 huruf. 4 huruf ataupun lebih lah. Ataupun lebih. Tambah plus. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ini kita boleh lihat juga lah. Lihat di mana ya? Kita lihat di contohnya pada muka surat berapa? Kita ambil lah. Pada muka surat 90 contoh. 90 tak boleh. Dia ambil pada muka, yang PL yang sudah yang ni lah. Yang 4 huruf ke atas. Banyak Di mana ni? Okey, kita lihat. Muka surat 26. Fa'ala yuf'ilu baddala yubaddilu. Okey. Baddala yubaddilu. Mubaddalun. Mubaddal. Contoh. Tempat tukar. Nampak? Kita buat contoh Kita bagi contoh. Sekejap. Baddala. Ini berapa huruf ni? 4 huruf. 1. Dal ni ada 2. Dal ada 2. Maknanya 3 huruf. Masuk lam 4 huruf. Okey. Bila 4 huruf, baddala yubaddilu. Nampak? Yubaddilu. Nampak jelas Baddala apa? Baddala yubaddilu. Bila baddala yubaddilu, cara dia macam mana? Letak mim di awal. Untuk ambil fi'il mudhari', mim di awal. Lepas tu tulis. Ya ni buang lah. Ya ni buang Mubad. Huruf second lah berbaris atas. Mubaddalun. Samalah ia seperti apa? Sama sebiji. Samalah seperti masdar mimi dan juga isim maf'ul. Jadi maksudnya, untuk 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, setiap boleh rujuk lah. Muka surat 26, 27, 28 semua tu. Dia maknanya isim maf'ul. Isim maf'ul. Masdar mimi. Masdar mimi. Dan juga isim makan. Dan juga isim zaman. Semua makna sama. Bukan makna sama, semua wazan yang sama. Mubaddal. Huruf pertama baris atas, huruf second last, huruf pertama baris depan, huruf second last baris atas. Inilah berlaku pada isim maf'ul, inilah berlaku kepada masdar mimi, inilah berlaku kepada isim makan, isim zaman. Terjemah dia lain lah.
Kalau isim maf'ul, terjemah dia benda yang ditukarkan. Makna apa? Badala makna tukar, menukarkan. Jadi di sini benda yang ditukarkan. Kalau masdar mimi makna penukaran. Kalau isim zaman, isim makan dipanggil sebagai tempat menukar ataupun masa menukar. Nampak? Jelas? Mudah. Dalam Quran pun ada sebut. Kita baca tadi, bagi contoh. Apa tadi? Ila rabbika muntahaha. Ila rabbik. Ila rabbik makna apa? Kepada Tuhan kamu lah. Ila kepada rabbika Tuhan kamu lah. Ila rabbika muntahaha. 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 Daripada perkataan apa ni? Daripada perkataan intaha. Intaha yantahi. Nampak? Intaha apa? Yantahi. Berapa huruf ni? Intaha yantahi. Lebih 3 huruf lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Maknanya 4 huruf atau lebih lah. Jadi, isim maf'ul, masdar mimi, isim makan, isim zaman sama. Macam mana sama tu? Kita bagi contoh. Bukan bagi contoh, kita buatlah. Ya ni buang. Macam mana? Ya ni buang. Letak mim yang baris. Mim yang baris depan. Muntaha. Sebelum akhir baris atas. Ni huruf ha ni sebelum akhir lah, baris atas. Muntaha. Muntaha makna apa? Muntaha. Ha ni dhamir. Ha di sini makna dhamir. Okey? Muntaha. Muntaha kalau isim maf'ul maknanya benda yang diakhiri. Benda yang diakhiri, perkara yang diakhiri. Masdar mimi makna pengakhiran. Isim zaman, isim makan maknanya masa yang terakhir. Okey. Bukan masa, tempat yang terakhir. Zaman, masa yang terakhir. Nampak terjemahan beza dia. Jadi ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Muntahaha iaitu kamu akan diakhiri. Isim maf'ul. Diakhiri di mana? Bukan muntahaha, kita kata masdar mimi, pengakhirannya. Kepada Tuhan kamu lah adalah pengakhirannya. Pengakhiran kamu di mana? Berjumpa dengan Allah Ta'ala Tuhan kamu. Masdar mimi. Ataupun kita nak buat isim makan boleh, terjemah dia lain lah. Kepada Tuhan kamu lah tempat berakhirnya kamu. Maknanya tempat akhir kamu akan berjumpa dengan Allah. Nampak? Ataupun masa berakhir kamu berjumpa dengan Allah. Jadi terjemah dia berbeza-beza. Tapi benda yang isim maf'ul, masdar mimi, isim makan, isim zaman, 3 benda, 3 perkara ini wazannya sama. Huruf sama, muntaha. Muntaha ni boleh isim maf'ul, boleh masdar mimi, boleh isim makan, isim zaman. Cuma terjemah dia berbeza. Nampak jelas? Jelas? Contoh terakhir. Bukan contoh terakhir ayat Quran lah kita bagi Walakum fil ardi mustaqarrun. Nampak? Walakum. Dalam Quran. Dalam juzuk pertama, surah Al-Baqarah. Satu line. Dua helaian yang kedua. Dua line satu muka lah. Helaian kedua line satu muka. Walakum fil ardi. Okey? Walakum fil ardi apa? Mustaqarrun. Nampak? Mustaqarrun. Bagi kamu di bumi mustaqar, tempat untuk tetap. Planet lain tak boleh hidup Planet bergerak-gerak, planet lain. Pluto, Mushtari, Zuhal tak boleh duduk. Bumi tempat duduk. Bumi saja tempat duduk. Walakum fil ardi, di bumi lah mustaqar kamu tetap, tak bergerak-gerak. Nampak? Kita berdiri pun tegak, melainkan gempa bumi je bergoyang. Okey. Ni daripada perkataan apa? Perkataan istaqarra. Yastaqiru. Istaqarra. Kemudian yastaqiru.
yastaqiru. Nampak? Istaqarra yastaqiru. Kita lihat berapa huruf ni? Alif 1, sin 2, 3, ta 3, qaf 4, ra 5, ra-nya ada 2, 6. Semua 6 huruf. Lebih daripada 4 huruf. 6 huruf. Jadi maksudnya nak buat dia jadi isim maf'ul masdar mimi, isim makan, isim zaman macam mana? Buangkan ya. Okey? Tukar jadi mim. Kemudian huruf lain copy paste balik huruf atas. Kemudian huruf second last berbaris atas. Taqar. Okey. Nampak? Mustaqar. Ta ni, qaf ni baris atas. Sebab apa qaf tu baris atas? Second last lah. Bila huruf second last baris atas. Nampak Jelas. Jadi maksudnya apa? Walakum fil ardi mustaqarrun. Kalau isim maf'ul tak sesuai lah, benda yang ditetapkan. Tak sesuai. Masdar mimi sesuai tak? Bagi kamu di bumi ni adalah pengekalan. Tak sesuai juga. Apa kita panggil istaqarra, makna tetap. Penetapan. Di bumi, bagi kamu di bumi penetapan. Boleh lah. Tapi yang paling tepat sekali isim makan. Tempat tetap. Tak bergerak. Nampak? Isim maf'ul, masdar mimi, isim makan, isim zaman, semua wazan yang sama. 3 ni. Untuk PL yang bukan, poin yang pertama kita perlu ingat, dia adalah bukan 3 huruf. 3 huruf yang kita sebutkan tadi. Sekarang ni 4 huruf, cerita lain. 4 huruf, 3-3 ni sama. Ingat tu je. Lagi mudah. Tadi nak kena ingat ain fi'il baris atas, baris bawah, baris depan. Kemudian isim zaman, isim makan kena baris atas, baris bawah. Susah. Ini paling mudah. Contoh yang terakhir dalam kitab, kita ambil dalam kitab. Dalam Quran pun satu lagi ada. Sebenarnya surah apa ni? Kita panggil surah Al-Jin 29 Multahada. Surah Al-Jin Multahada 29. Walan tajida min dunihi multahada. Kita tengok. Muka surat 573. 573. Multahada. Ayat 22. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Aku tidak mendapati selain daripada Allah multahada. Multahada apa? Tempat perlindungan. Okey, multahada walan ajida min dunihi, surah jin. Walan ajida min dunihi apa? Multahada. Okey? Nampak? Multahadan. Multahadan. Daripada perkataan apa? Fi'il madhi dan iltahada. Yaltahidu. Ni tak perlu fikir ain fi'il bawah ke atas, tak ada, tak perlu fikir. Iltahada. Yang penting yang perlu kita fikir berapa huruf dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Lebih daripada 3 huruf. Okey? Yaltahidu. Iltahada yaltahidu. Perkara pertama, mim ni buang. Ya ni huruf pertama buang. Ambil fi'il mudhari', letakkan mim. Kemudian copy paste balik huruf lepas dia. Huruf second lah baris atas. Multahadun. Nampak? Kalau isim maf'ul maknanya benda yang dilindungi. Benda yang dilindungi. Masdar mimi makna perlindungan. Isim makan makna tempat berlindung. Isim zaman makna masa berlindung. Jadi di sini isim makan. Tiadalah selain Allah tempat perlindungan. Jelas Cukup setakat itu insya-Allah. Kita lihatlah pada muka surat 24. 24 pula. Kita lihat pada muka surat 40 boleh, 41 boleh, 43 boleh. Semua itu menceritakan tentang bagaimana nak terjemah isim maf'ul, masdar mimi, isim makan, isim zaman, semuanya wazan yang sama cuma terjemah lain. Ini adalah di. Di. Macam ini berlindung, perlindungan. Isim maf'ul maknanya
barang ataupun orang ataupun benda yang diberi perlindungan. Masdar mimi makna perlindungan. Isim makan maknanya tempat berlindung, isim zaman masa berlindung. Jelas setakat tu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita untuk kita faham isim makan, isim zaman dalam pelajaran kita pada tengah hari yang mulia ni. Okey? Kita boleh share lah kepada sahabat-sahabat kita supaya mereka juga dapat yang minat bahasa Arab, supaya mereka juga dapat pahala berpanjangan kepada kita, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi.